inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Abu Laith Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanus sadaqah, wa kitmanul waja', wa kitmanul musibah." Maksudnya, 3 perkara termasuk dalam khazanah ketaatan. Pertama, menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dan ketiga, menyembunyikan bala musibah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني 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 صغيرا. Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام.
متنا على دين الإسلام. Ayo seluruh anak bertivi bangun. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Tema ini mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Madani. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran menerusi perkongsian kemuliaan Al-Mustafa. Sekali lagi kami bawakan kepada anda sahabat pendengar, kita ada di konti IKIM untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasr. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudi hadir untuk bersama dengan sahabat pendengar pada malam ini, nak berkongsi ilmu. Sebenarnya kita nak sambung perkongsian kita pada minggu lalu, cerita tentang mengikut pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, minggu lepas bila Ustaz sebut tentang bagaimana sebenarnya cara jalan hidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena tiru, kita kena ikut sebenarnya. Mungkin kali ini kita sambung lagi pengajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير. أما بعد. Kasih DJT yang bertugas pada malam ini, semua para pendengar di Radio IKIM FM yang senantiasa bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita kembali kepada topik yang kita bicarakan pada minggu lepas berkaitan dengan bagaimana kepimpinan yang patutnya kita meneladani apa yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Sebab itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kata Allah, tidaklah aku mengutuskan engkau wahai Muhammad bagi menyempurnakan rahmat bagi seluruh alam. Meletakkan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu kehidupan yang dicernakan dengan rahmat dan kasih sayang. Sebab itu bila kita sebut DJT tentang meneladani kehidupan kepimpinan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah kita patut melihat apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebelum ini kita dah sebut dah bagaimana anggapan masyarakat jahiliyah pada masa itu meletakkan sebelum ditabalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, umat pada masa itu telah pun memberikan label pada Nabi itu sebagai Al-Amin. Orang yang dipercayai. Manusia yang dipercayai. Orang yang jujur. Orang yang beramanah dan berintegriti tinggi pada masa itu. Itu sebelum Nabi ditabal menjadi Nabi dan Rasul. Apatah lagi ketika mana Nabi sudah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi membawa sesuatu yang sangat hebat pada zamannya dan risalah kenabian itu disambung sehinggalah kepada hari ini manusia melihat bahawasanya Nabi SAW itu bukan hanya memimpin umat pada masanya sahaja, tetapi apa yang berlaku adalah selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi bila kita sebut tentang kepimpinan, pemimpin yang terulung dan teragung, iaitulah Nabi SAW meletakkan semua sifat kebaikan itu pada dirinya supaya apa yang ada pada Nabi SAW itu dapat dicontohi. Daripada bermulanya kehidupan Nabi SAW. Daripada kecil, Nabi dilahirkan, Nabi dibesarkan, sehinggalah Nabi wafat. Nabi juga melalui zaman yang seperti kita. Nabi melalui zaman kanak-kanak, Nabi melalui zaman remaja, Nabi melalui zaman dewasa, dan Nabi melalui zaman tuanya. Dan kerana itu,
Nabi SAW ini sepatutnya dan seharusnya pun perlulah kita menjadikan asas kepada kehidupan Nabi SAW dalam apa yang sepatutnya kita mengambil contoh dan iktibar daripada kehidupan Nabi SAW. Jadi apa yang kita faham ketika mana Nabi SAW menyampaikan satu risalah yang besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita hari ini. Minggu lepas kita dah sebut, Nabi sebutkan kepada kita bagaimana Nabi tinggalkan kita dengan dua perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada umat aku ni dua perkara yang bila mana dia berpegang dengan dua perkara ini, nescaya dia tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Kita dah sebut dah bagaimana kehidupan manusia itu memerlukan kepada petunjuk dan hidayah. Kita melihat kepada hidayah yang ditunjukkan, yang diberikan dan ditinggalkan kepada kita menerusi kitab Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Jadi manusia yang baik ialah manusia yang senantiasa melihat bagaimana Al-Quran itu dapat meletakkan dirinya itu dengan kehidupan itu. Jadi kalau kita melihat, kalau kita melihat kepada intipati Al-Quran itu, apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah bermulanya dengan kehidupan manusia melalui zaman hari ini, sebelum ini dan masa yang akan datang. Itulah Al-Quran. Tidak ada lagi kitab yang ada di atas dunia ini yang kita jumpa selain daripada Al-Quran. Yang kita boleh jumpa hari ini, yang cerita tentang dulu, yang cerita tentang hari ini dan yang cerita tentang masa hadapan manusia. Oleh sebab itulah kalau kita melihat kepada intipati dan intisari Al-Quran ini yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sudah tentu kita akan melihat betapa haibahnya, hebatnya ketika mana Allah turunkan Al-Quran ini kepada umat manusia. Jadi sebab itulah kita yang ada di atas dunia ni, kita manusia ni tuan-tuan, maka kita perlu mengambil semua intisari Al-Quran tanpa kita menolak satu pun. Karena itulah Allah sebut dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Al-Quran dan kamu kufur kepada sebahagian kitab yang lain? Maka mengambil iktibar daripada intisari Al-Quran yang Allah turunkan pada kita ini, maka dia juga memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita memahami sirah Nabi SAW. Kita memahami bagaimana Nabi membawa suatu dokongan yang besar dari sudut akhlaknya. Kita juga memahami bagaimana Al-Quran itu menceritakan kepada kita tentang akhlak Nabi SAW. Kita memahami juga bagaimana intisari Al-Quran itu untuk meletakkan kepimpinan baginda Nabi SAW itu sebagaimana sesuatu dokongan yang besar sehingga Nabi meletakkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan umat. Sebab itu dijati dalam Al-Quran, Nabi SAW telah pun meletakkan sesuatu yang besar itu peranannya bagaimana menseparatkan, membahagikan dua perkara. Menseparatkan tu. Antara BM dan BI ni. Meletakkan dua perkara. Pertama, syurga. Yang kedua, neraka. Nabi bagi tahu pada kita jalan syurga itu. Dan Nabi juga bagi tahu kita pada jalan neraka. Orang yang baik, buat kehidupannya baik, sudah tentu syurga jalannya. Kehidupan yang meletakkan satu yang tidak baik, sudah tentulah jalannya kepada neraka. Jadi, yang kita nak memilih ini di mana? Sebab itu, manusia ini, dia ada pilihan. Dia panggil ikhtiar. Tuan-tuan, hari ini, yang tuan-tuan pakai baju color merah, siapa yang suruh tuan-tuan pakai? Pilihan kita. Ada orang letak pisau di leher kita, suruh pakai baju merah. Hang kena pakai baju merah ni. Pakai baju merah. Kan? Ataupun letak di leher. Hang kena pakai baju color biru. Tak. Itu ikhtiar. Hari ini kita pakai baju color biru. Esok kita pakai putih umpamanya. Maka dari sudut itu, siapa yang suruh kita pilih? Hati kita. Begitulah juga dengan kehidupan ni. Kita diberikan dengan dua jalan yang besar dan lebar. Ada jalan baik, ada jalan yang sebelah kirinya. Maka mana jalan yang kita pilih, itulah sepatutnya kita menjadikan hidup kita ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala
seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takat tu dulu ya. Masya Allah, tu dah kan. Maksudnya memanglah hati kita yang pilih Ustaz kan. Tapi kan hati kita pilih tu yang memandu macam mana kan Ustaz kan. Sebab itu pentingnya, macam Ustaz kata minggu lepas jugalah, kena kembali kepada kitab Allah, kembali kepada hadis baginda Nabi SAW. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Selepas ni lebih banyak lagi yang menarik bakal kita kongsikan bersama dengan anda, bersama dengan Ustaz Aswar. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Waktu sahar biyadi الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء كمن سكيم بحازة وقتنا على شفاء وكم به من عبد بالمصطفى كمن سكيم بحازل وقتنا على شفاء وكم به تصال من عبد بالمصطفى Untuk menjadi peguam syar'i atau pegawai syariah di Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim, kami menawarkan program Pasca Siswa Zadaish dan DSLP yang merupakan syarat lantikan perkhidmatan pegawai syariah dan peguam syar'i. Program ini merangkumi ilmu serta kemahiran bagi melahirkan pakar yang akan mengamal dan melaksanakan pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia. Hubungi kami di 03-6421-4273 atau layari www.lawcenter.iium.edu.my. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
Bagus. Muhammad Azman Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada peiklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun untuk bersama dengan rakan pendengar mai dari Kedah ni kan. Kita bersama dengan Ustaz. Ustaz kita sama lagi Ustaz tadi bagaimana sebenarnya kita nak memilih sesuatu memanglah dengan hati kita Ustaz kan, dengan gerak hati kita. Tapi gerak hati itu nak dipandu dengan apa? Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Bagi yang kedua ini kita melihat bagaimana ciri pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meletakkan kehidupan kita ni untuk kita menjadi umat yang terbaik. Nah, sebab itu disebutkan dalam Quran, kita ni sebagai umat yang wasata, ummatan wasata. Maka lihatlah kepada apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan hadirin, para pendengar yang dikasihi sekalian, maka kalau kita melihat bagaimana ikhtiar atau pilihan yang diletakkan oleh Allah SWT dan ditinggalkan legasinya oleh baginda Nabi SAW itu, sudah tentulah ianya memberikan suatu tafsiran yang besar kepada kehidupan manusia. Manusia ini bila dia melihat kepada aturan alam ini. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, yuqallibuhullahu laila wan nahar. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Allah meletakkan memberikan suatu gambaran untuk manusia berfikir. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, yuqallibuhullahu laila wan nahar. Dia bila kita sebut tentang qalib itu, maknanya benda itu boleh bergerak. Jadi Allah sebutkan pada kita, Allah berikan yuqallibuhullahu laila wan nahar. Ada pergerakan malam dan siang itu. Siang dan malam itu silih berganti. Ada orang yang dia faham siang malam. Siang malam, siang malam. Tetapi bagaimana orang yang baik itu, kata Allah, inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Dia melihat sebagai peredaran siang dan malam itu, yang silih berganti itu sebagai ibrah, pengajaran. Ada orang yang tak melihat dia pun. Tapi ada orang melihat malam itu sebagai ibrah, siang itu juga sebagai ibrah. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Bila kita diberikan pilihan, ada orang yang hanya melihat jalan itu hanya sebagai satu jalan dan lorong biasa. Ada orang yang melihat bahawa pilihan ini suatu anugerah yang Allah berikan pada kita. Sebab itu kalau kita melihatlah dalam kehidupan dunia ni, ada orang yang tak baik, ada orang yang baik. Kita melihat begitu. Ada orang yang ini dalam konteks kita di Malaysia lah. Kalau kita tengok hari ni, kita masukkan macam-macam di dalam media sosial milik kita. Kita masukkan pelbagai jenis cerita. Kita ada orang yang melihat itu sebagai mungkin share ataupun perkongsian itu mungkin sebagai suatu perkongsian biasa. Tapi ada orang yang melihat sebagai satu yang nak menunjuk. Contohnya, dia masuk satu benda kan. Contoh tentang, dia ni baru beli sofa. Setengah orang dia nak release benda tu. Ada orang yang melihat, dia ni nak menunjuk ni. Ada orang akan melihat pula, dia ni pasal apa ni. Macam kita tulis WhatsApp kan tuan-tuan. Kalau kita tulis WhatsApp, orang yang membaca itu kadang-kadang menerima WhatsApp kita tu dengan nada yang berlainan. Ada orang yang macam, dah makan ke? Dia tanya, dah makan ke? Nampak macam kasar. Tapi pada orang yang memberikan itu mungkin tak ada apa-apa. Sapaan mesra. Sapaan mesra kan? Jadi persepsi kita tu bagaimana?
Sebab itulah di dalam konteks agama ini, Allah meletakkan sesuatu tafsiran yang besar untuk kita memahami. Dalam konteks kalau kita melihat tadi, bila Allah sebutkan pada kita tentang peredaran siang dan malam. Ada orang melihat siang itu sebagai siang ajalah. Malam itu sebagai malam. Gelap dan terang. Gelap. Kan? Malam gelap. Bila siang itu cerah. Siang itu pergi kerja. Malam itu tidur. Tapi ada orang kata malam itu jaga. Siang itu lebih baik tidur. Contohnya kan. Ada orang yang begitu hidupnya. Apapun kita nak jadikan apa. Sebab itulah Allah meletakkan sesuatu yang lebih besar. Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Naba itu, Allah kata, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan malam itu, kata Allah, sebagai pakaian. Libas, pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang itu sebagai ma'ash, kehidupan. Jadi, apa kaitan hidup siang dan hidup malam? Kenapa Allah letakkan malam itu sebagai libas? Libas ni pakaian. Orang putih dia ambil ni, libas ni, dia buat satu jenama seluar, jenama Levi's. Levi's tu asal daripada libas lah, pakaian. Jadi kalau kita tanyalah kan, apa makna malam itu sebagai pakaian? Kenapa pakaian pula yang Allah maksudkan dengan malam? Kita tanya pula, apa fungsi pakaian ni, Yati? Menutup keaiban kita. Kan? Jadi sebab tu kita diminta untuk berpakaian. Jadi dalam konteks itu, maknanya malam itu peranannya apa? Menutup keaiban manusia. Masya Allah. Itu ya ayat yang Allah turunkan pada kita. Maknanya malam itu Allah nak suruh kita beribadat kepada Dia sehingga kan boleh menutup keaiban kita. Herannya kita hari ini di JT kita pula yang mendedahkan keaiban kita pula pada orang. Sedangkan Allah suruh dah kita menutup keaiban kita. Jangan dicerita pada orang. Siang malam tak kira dah ni, Ustaz. Siang malam, betul. Malam, pagi tu buat apa pula? Siang. Siang itu kata Allah ma'asya. Hidup kamu bebas. Pergilah cari kerja yang betul-betul memberikan kamu manfaat. Bukan kamu, bahkan orang lain juga mendapat manfaat daripada hasil kerja kamu. Jadi dalam kehidupan ini, sebab itu bila kita berfikir apa yang selayaknya kita buat, kita fikirlah dalam hidup ni apa benda yang kita boleh buat untuk agama ini. Setidak-tidaknya sikit perkara kebaikan yang kita boleh lalui. Kan? Kalau kita mahirlah dari sudut apa boleh kita buat? Kita mahir dari sudut engineer umpamanya. Apa kita boleh bantu Islam? Tak semestinya medan dakwah ini yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa saja yang kita boleh buat. Kalau contohnya kita seorang plumbing, boleh buat pipe, kita bantulah masjid surau untuk buat pipe contohnya. Kan, saya biasa jumpa di JT saya pergi satu ceramah di masjid lah, di satu kawasan ni. Kita pergi ceramah. Ada satu budak ni umur tingkatan 3, tingkatan 4 macam tu, dia akan tunggu di tangga masjid. Tangga masjid. Bila saya sampai, ustaz-ustaz sampai, jemaah masjid sampai, dia akan susun kasut kita tu, kalau orang Kedah kata ni, dia hala keluar. Oh, yalah. Kan? Jadi kalau orang keluar daripada masjid, dia akan sarung, dia akan terus berjalan kan. Jadi budak ni setiap hari dia akan tunggu di tangga masjid. Budak tingkatan 3, dia tak ada duit untuk dia nak belanja benda besar-besar. Tapi benda yang dia boleh bantu untuk Islam pada ketika itu ialah ubah kasut, susun kasut dengan baik. Jadi apa sahaja dalam hidup ni, tuan-tuan, yang kita boleh fikir, apa benda baik yang kita boleh buat. Kan? Hari ni kita ada media sosial, mungkin kita boleh share apa idea baik. Selalu kita share ni benda-benda yang kita tak pasti. Tambah zaman ni kan DJT kan, Masya Allah, zaman yang kita sedang diancam dengan akidah dan tauhid ni. Jadi hati-hati kadang-kadang. Jadi samalah juga halnya kalau kita melihat kepada, kita nak tulis satu benda. Hari ni zaman penulisan kan. Zaman orang nak komen saya banyak-banyak ni. Tangan boleh bercakap ni. Tangan boleh bercakap kan. Tapi dia tak tahu pun sebenarnya apa dia komen itu. Sehingga kadang-kadang kita kena ingat tuan-tuan, apa yang kita bercakap, yang kita komen, yang kita tulis tu, dia boleh datang balik pada kita. Tambah lagi zaman hari ni, bila kita bercakap, kita kata kat kawan tu, dia boleh datang balik. Allah boleh uji kita. Sebab itu ujian Allah pada kita ni, kita kena yakin. Setiap ujian yang Allah berikan pada kita ni, dia akan sampai. Untuk orang beriman ni, Allah akan uji dia.
Allah akan uji. Sebab tu dalam hidup ni bila Allah berikan sesuatu, apa juga yang ada dalam dunia ni, dia tidak datang begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dia takkan main begitu. Setiap benda ini ada fungsi dia. Kan? Sebab itu bila kita melihat kepada fungsi ni, function ini, fungsi ini, maka kita lihatlah, kita fahamlah. Jiran ada fungsinya. Kan? Ibu ayah ada peranannya masing-masing. Suami kepada isteri ada haknya. Jadi kita nak faham bahawa apa yang dilalui dan ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW sebagai pimpinan ini, sudah tentulah dia memberikan suatu asbab yang baik untuk umat manusia. Nabi SAW ceritakan pada kita daripada satu perkara kepada satu perkara kepada satu perkara, sebab Nabi nak ajak kita semua umat Nabi ni untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sayang kita DJ ni. Ketika mana Nabi nak wafat, Nabi SAW ketika itu berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itulah Nabi melihat sesuatu yang dipikul oleh umat Nabi SAW ketika Nabi wafat nanti. Nabi dah fikir dah apa yang akan berlaku kepada umat Nabi SAW. Sebab itu ketika mana Nabi nak wafat, Nabi sebut kepada Sayyidina Umar yang berada di sisi Nabi waktu itu. Kata Nabi SAW, Nabi kata, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada umat kaku ni, aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu yang Nabi tinggalkan, wasiat dan pesanan yang terakhir untuk umat Nabi SAW. Jadi, kenapa takwa? Sebab Nabi sayang dekat kita. Kenapa takwa? Sebab Nabi nak umat Nabi SAW yang ditinggalkan dengan Al-Quran dan Sunnah ini untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita umat yang terbaik, umat yang dicernakan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah dan senantiasa kita berselawat kepada Nabi SAW untuk akhirnya dengan selawat inilah akan menjadi saksi kepada kita semua atas sebab akhirnya kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Masya-Allah, ni tersentuh Ustaz. Maknanya betul-betul lah, maknanya kehidupan kita ni nak tak nak kita kena belajar untuk bertakwa, menjadi orang bertakwa. Sebab itulah wasiat bagi Nabi SAW supaya kita lebih berhati-hati, lebih cermat dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا Nabi Muhammad nabiku, Nabi Muhammad kasihku, Nabi Muhammad bagiku jiwa raga dan hayatku. Allah ya hanana 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 ya hanana
هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا Johor Bahru 106.2. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersiaran pada malam ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat menerusi perkongsian kemuliaan Al-Mustafa. Masih lagi bersama dengan Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun untuk kita cerita tentang mengikut pimpinan jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada dalam hati kita untuk sentiasa bercermat dalam kehidupan kita, berhati-hati dan juga sentiasa memandang bahawa setiap kehidupan kita perlu pada panduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, macam mana sambungan kita ujung-ujung Ustaz? Kita ada 8 minit lebih kurang macam tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada slot yang terakhir pada malam ini, saya nak bawakan kepada kita lah DJ Yati dan para pendengar setia Radio IKIM pada malam ni, bahawasanya kita melihat kepada ada 3 perkara yang disebutkan di dalam kitab Al-Lah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tentang bagaimana kita nak melihat kepada pimpinan yang ditinggalkan oleh seorang tokoh yang sangat hebat dan dahsyat ini, iaitulah baginda Nabi SAW. Pertamanya, bila kita sebut tentang bagaimana kepimpinan atau pemimpin seorang yang sangat ulung dan agung ini, maka kita perlu melihat kepada susuk tubuh baginda Nabi SAW. Jadi, kalaulah kita melihat, ya tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, apa yang ada pada susuk tubuh diri baginda Nabi SAW. Lihatlah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, yang disebut dan dikarang banyak tentang bagaimana penghayatan. Kita melihat, kita memang tak pernah melihat Nabi SAW. Tetapi, hadis dan riwayat yang ditinggalkan kepada kita, kita dapat melihat untuk contoh teladan yang baik yang sepatutnya kita melihat. Tengoklah DJ, kita tengok diri Nabi SAW. Bagaimana Nabi seorang yang sangat menghargai kanak-kanak. Nabi juga sangat seorang yang pembersih. Kalau dalam hidup Nabi ni, Nabi seorang yang sangat pembersih. Nabi seorang yang ketika mana Nabi nak wafat pun, Nabi selalu meletakkan bersugi itu, bersiwak itu dalam satu kehidupan yang sangat penting. Siwak, maknanya bersih Nabi. Sampai Nabi nak wafat pun, Nabi menunjuk isyarat kepada Sayyidatina Aisyah untuk mendapatkan kayu sugi daripada abangnya. Jadi nak cerita bersihnya diri Nabi SAW. Bila luarnya bersih, maka dalamnya juga akan memberi kesan. Tapi kalau kita tengok luarnya pun serabut, kan? Nampak dia ni lain macam jadi JT, kan?
agak-agak malam, di luarnya, di dalamnya bagaimana. Macam tu. So itu ciri pimpinan yang ada pada seorang mungkin ayah ataupun seorang ibu. Dia nak mengemudi keluarganya. Mak ayah tu dulu kena menjadi orang yang bersih. Bersih dari sudut tu lah. Bukan hanya bersih dari sudut luaran, tetapi bagaimana bersih dari sudut dalaman. Hatinya bersih. Hatinya. Kan? Kadang-kadang kita tengok mak ayah bagaimana percakapan dengan anak-anak. Ni kita nak teladani diri Nabi SAW ni. Kan? Macam mana percakapan ibu dan ayah kepada anak-anak. Ataupun bagaimana percakapan suami kepada isteri yang dapat dilihat dan ditonton oleh anak-anaknya. Inilah satu yang Nabi SAW nak implikasi yang ditinggalkan itu. Bersih bukan hanya luaran tetapi bersih juga daripada dalaman. Yang kedua, selain daripada itu, bukan hanya melihat kepada susur galur, susur batang tubuh Nabi SAW semata-mata, tetapi juga melihat bagaimana Nabi tinggalkan dengan ucapan dan ungkapan Nabi SAW. Tadi, kita dapat lihat daripada batang tubuh Nabi SAW yang mulia. Sekarang kita dapat melihat juga bagaimana tutur bicara Nabi. Apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW itu sesuatu yang seperti mutiara, kata sahabat. Kata Nabi, ungkapan Nabi, apa yang Nabi ungkapkan, semua akan tertunggu-tunggu. Apa lagi yang Nabi nak cakap ni? Tertunggu. Sebab dia seperti mutiara. Nabi bercakap je, akan diambil. Semua itu mutiara daripada kata Nabi SAW. Jadi, kalaulah apa butiran yang keluar daripada mulut Nabi SAW itu menjadi suatu yang sangat berharga, apatah lagi kita. Jadi kalau kita begitu nak meneladani contoh yang ada yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, kita sepatutnya ambil setiap part kata yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ni mak ayah ataupun apa juga pun peranan kita lah tuan-tuan yang dapat kita bawa dalam masyarakat kita hari ini. Sama ada kita ketua kampung ke, kita pemimpin masyarakat ke, kita ibu dan ayah dalam keluarga ke, kita pemimpin sebuah organisasi ke, maka kita dapat melihat dan mengambil contoh apa yang Nabi ungkapkan yang baik-baik kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhirlah saya kira pada malam ini, iaitulah bagaimana Nabi SAW sesuatu yang sangat mencintai kesetiaan para sahabat dan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi SAW. Ini yang penting. Jadi, diri baginda Nabi itu bukan hanya berdiam diri, tetapi Nabi juga dapat melihat ni bagaimana rangkaian-rangkaian yang ada di sekeliling Nabi SAW. Jiran Nabi, ibu bapa, kanak-kanak, masyarakat yang ada. Sebab itu kita baru aja selesai daripada bulan Muharram ni kan di JT. Kita melihat bagaimana penghijrahan Nabi SAW itu sehingga kan Nabi berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj. Nabi berjaya meletakkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh masyarakat pada masa itu. Orang Muhajirin dan orang Ansar tak pernah bertemu, tak pernah bertegur siapa, tetapi akhirnya Nabi berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj dan Muhajirin dan juga golongan Ansar. Lihat bagaimana, sebab Nabi orang yang melihat bukan hanya diri Nabi semata-mata, tetapi Nabi memberikan sesuatu yang lebih baik kepada ni di sekeliling ni, surrounding dia. Sebab itu kalau DJT masih ingat satu cerita bagaimana Nabi SAW nak masuk ke kota Mekah pada masa jatuhnya batu Hajarul Aswad itu. Adilnya Nabi ni sehingga Nabi suruh ketua-ketua kabilah ini memegang suatu bucu kain itu untuk Nabi letakkan di sudut Hajarul Aswad yang letaknya sekarang ni. Maknanya pada pandangan orang, siapa lagi ketua kabilah yang sepatutnya mengambil tempat itu. Tapi Nabi tak pilih, Nabi tak select. Kan? Nabi tak kata, kamulah pilih letak batu tu. Kamulah kabilah ni. Tak. Tapi Nabi usung kain itu dan setiap bucu kain itu dipegang oleh setiap kabilah. Begitulah juga adilnya Nabi SAW ketika mana itu Nabi sampai di kota Madinah, di Yasrib pada ketika itu, Nabi tak select, Nabi tak pilih rumah ni untuk aku duduk, rumah ni untuk aku duduk. Tidak. Tapi datangnya wahyu,
Nabi lepaskan unta Nabi SAW, akhirnya unta Nabi tadi berhenti di hadapan rumah sahabat yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Jadi nak cerita adilnya Nabi dalam masyarakat itu sehinggakan Nabi mempunyai ciri sebuah kepimpinan yang patutnya kita mengambil iktibar daripada setiap inci kehidupan Nabi SAW. Jadi dalam hidup ni yang terakhirnya saya nak sebutkan pada semua pendengar setia Radio IKIM ini supaya kita mengambil sesuatu ibrah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa dia? Malam ini saya tinggalkan kata-kata ini kepada tuan-tuan. Ini kata yang saya petik daripada satu satu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi sebutkan dalam satu hadis, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dalam satu hadis Nabi kata orang yang cerdik itu adalah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dan mereka yang sentiasa beramal untuk hari mati mereka. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdik, orang yang bijak, iaitu orang yang senantiasa melihat apa kelemahan dia dan dia perlu baiki dengan ilmu dan juga apa amalan yang kita boleh bawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah golongan yang cerdik, golongan yang bijak kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat iktibar apa yang saya sebutkan pada malam ini. Wallahu a'lam. Itu dia, mulakan kehidupan dengan pengakhiran kehidupan. Itu orang yang bijaksana, Ustaz kan. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini kita belajar tentang baginda Nabi SAW secara fizikalnya, daripada secara bagaimana berinteraksi, ucapan baginda Nabi supaya kita tiru, ikut. Tak susah Ustaz kan. Tiru je lah, copy and paste kata orang kan. Tapi nak copy and paste pun susah lah kadang-kadang Ustaz. Tapi terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa Sallu ala khairin nabi Ahmad وعلى
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM dan Mutiara Hadis. Inspirasi Inforia Islami. Sejauh manakah anda peka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? Tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi, sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini temannya.